pada sesuatu yang tidak haram. Maka bermula daripada pinjaman kita kena perhatikan. Ialah konvensional pun dia tak tahu, itulah permulaan perniagaan yang tumbuh. Dia nakkan keberkatan, mulakan dengan daripada kesucian. benih itulah. Benih tu sendiri. Benih tu kena halal. Bagaimana pula orang putih duk kata, orang putih duk bagi kod ni. You pay me peanut, I give you peanut. Maknanya hang bayar aku RM1, aku bagi kerja kat hang RM1 je. Kenapa aku nak kena bagi kerja kat hang RM2, RM3, RM4? Adakah dalam Islam pendekatan itu kita pakai, ataupun dalam Islam kita mengatakan bahawa kadang-kadang bila kita diberi peluang untuk bekerja, diberi rezeki oleh Allah, inilah jalan untuk kau cari rezeki. Bukankah kita patut bersungguh-sungguh, bukan sekadar hanya bergantung pada duit gaji itu semata-mata? Kenapa Nabi SAW bila datang ke Madinah tadi, Nabi suruh start initiate your own business daripada berharap kepada orang lain punya business. Dekat situ Nabi nak ajarkan kepada kita untuk kita tidak menjadi alah alal ghair. Maksud alah di sini adalah kita tak jadi orang yang bergantung kepada tempat lain. Nah, jadi kita bila mana nak berniaga, kita harus memikirkan bila kita berniaga ataupun bekerja, kita harus fikir kehidupan kita yang sementara ni Allah lantik kita untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Ada perkara-perkara yang mana ianya adalah fard kifayah. Fard kifayah ni maksudnya mesti kena ada golongan yang lakukan. Kalau tak ada, maka semua berdosa. Contoh seperti kedoktoran, perniagaan-perniagaan ni yang asas, makanan dan sebagainya. Sehingga kita tak berharap kalau negara tu tak hantar ekspor kepada kita, kita tak ada. Kita ada. Jadi kita sendiri boleh buat benda tu. Jadi bila orang bekerja ataupun berniaga, kalau dipikirkan untuk nak menjadi khalifah, jangan hanya setakat dia kerja, dia ambil mungkin syahadah universiti, dia masuk dan dia kerja, dia habis, dia cukup, dia kahwin, dia makan, dia dapat, khalas. Jangan sampai kat situ. Kita kena pergi lebih jauh. Apa yang kita boleh sumbang kepada kemanusiaan, kepada kehidupan dunia ni. Bila mana kita berniaga, macam contoh Mak Cun, masya-Allah, berniaga produk-produk yang halal, nak bantu orang Islam dan sebagainya. Ini perkara yang dianjurkan dalam Islam, supaya kita bukan hanya berniaga untuk nak mendapat keuntungan. Karena orang yang ghaflah, orang yang lalai, mereka ini hanya nak keuntungan dan nak jadi pujian. Nak jadi jutawan. Mereka nak fikir berapa banyak duit mereka nak dapat, dan dalam masa yang sama mereka nak pujian. Jadi mereka rasa seronok bila dipuji, orang yang kaya dan sebagainya. Tapi orang Islam yang benar adalah mereka yang berniaga untuk membawa manfaat kepada umat, membawa manfaat kepada manusia. Dengan itu Nabi SAW menyebut dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain dapat makan kerana kita yang usaha. Orang lain dapat makanan yang halal kerana usaha kita. Orang lain dapat nikmat kerana kita yang menjadi sebab. Kita dapat pahala. Oh, dapat pahala lah. Jadi kat sini kita bukan berniaga bukan lagi kerana material, tetapi kita berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala pun dapat, keuntungan pun dapat. Setiap manusia Allah Subhanahu Wa Taala berikan skill dan kemahiran pekerjaan, apa yang dia pakar dalam bidangnya. Dan sebenarnya ianya adalah suatu anugerah dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. What we are good at, apa yang kita mahir dalam sesuatu bidang, suatu kepakaran, itu sebenarnya ada suatu anugerah, kurniaan sekaligus amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Seseorang yang pandai bab grafik, itu amanah. Seorang yang pandai pertukangan, itu amanah. Siapa yang pandai kesenian, itu amanah. Jadi untuk menyempurnakan amanah itu dengan cara yang terbaik, itu adalah salah satu bentuk suruhan dan satu bentuk kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kerja, kita punya matlamat, tumpuan fokus kita bukan hanya kepada how much we gain, berapa banyak yang kita dapat, gaji. Tetapi how can I please Allah Subhanahu Wa Taala through this anugerah yang you bagi. Anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya aku memperbaiki anugerah tu, bakat tu, betul? Betul. And we have always realized that everything Allah SWT has given us is amanah, and how I fulfill it. Macam mana saya sempurnakan skill yang Allah Ta'ala bagi tersebut. Kita kena sedar itu bukan sesuatu yang free. Setiap daripada kurniaan Allah akan tanya. Allah akan tanya di hari akhirat kelak.
Jadi apabila kita diberikan dan diterima sebagai pekerja, kita bukan saja tengok kepada jumlah gaji tersebut. Saya kerja sebagai grafik katakan, ahli grafik. Saya bekerja dengan sebuah syarikat. Syarikat ni tak bayar gaji yang terlalu duit tak ada. Company kecil, tak mampu nak bayar besar-besar. Baik, tugas kita, baik kalau kita dah berada dalam situasi yang seperti itu, tugas kita adalah bagaimana kita dapat sempurnakan amanah pekerjaan itu dengan cara yang terbaik. End of the day, our life in this dunya is not our interaction with creation, but the matter of fact is our interaction with Allah Subhanahu Wa Taala. In every second in our life, we are interacting with Allah Subhanahu Wa Taala, and Allah has given you, Allah has bestowed you with skill, and you have to fulfill it as amanah. Ya. Bukan setakat buat kerja untuk duit aja kan? Ya. Sampai hari jadi pun minta nak naik gaji je 24 jam hidup dia lah. Ya, betul. Dalam sebuah hadis, dalam riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT menyukai seorang hamba itu apabila dia melakukan sesuatu perkara dilakukan dengan itqan. Apa itu itqan? Dilakukan dengan sempurna. Dia melakukan dengan lengkap. Dilakukan dengan efisien, bersungguh. Dilakukan kalau bahasa itqan ni, kalau bahasa moden kita, bahasa kerja kita, professional. That means that professionalism dan efisiensi adalah sesuatu yang ditekankan dalam agama kita. Kerana apa? Kerana apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah, kita bukan saja nak tunjuk pekerjaan tu kepada bos kita, tapi pada Allah. Raja kepada seluruh bos di dunia ni, Allah. Zaman sekarang ni Ustaz, bukankah money is everything? But everything is not money lah. Orang kata money is everything, but everything is not money. Tapi kebanyakan orang bekerja semata-mata bertuhankan duit. Sehingga kan ada juga orang tidak ada dalam kehidupan dia kerja yang kerana Allah. Semuanya kerana duit, kerana duit, kerana duit, kerana duit. Apa pendapat Habib dan Ustaz pula? Ada ulama memberitahu tips untuk orang yang nak berniaga. Orang Islam kalau nak berniaga ada 3 tips. Tips yang pertama adalah bila mana dia nak berniaga, dia kena ada as-siqah billah. Siqah billah yakni dia kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bukan datang daripada bisnes dia. Duit tak datang daripada bisnes, tetapi datangnya daripada Allah. Melalui bisnes tu. Melalui bisnes tersebut. Dan ini penting kerana bila mana seseorang itu berniaga, dia bergantung kepada Allah. Apa yang dapat, alhamdulillah, hari ini untung, alhamdulillah. Hari ini tak dapat untung pun, alhamdulillah. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi tak adalah dekat situ pergaduhan, sampai kadang ada bos yang pukul lah itu dan sebagainya, mencaci hamun anak pekerjaan pekerja sampai ke tahap ada yang betul-betul tamak untuk inginkan harta, boleh sampai kerana banyak orang yang inginkan harta, mereka akan cari dengan cara zalim. Menzalimi orang demi untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia nak kaya, dia tak kisah orang tu miskin ke, apa ke dan sebagainya. Dan ini banyak terjadi. Tapi orang macam tu yang selalu kaya, Habib. Dengan itu kita kena tahu, maksudnya kita punya kehidupan yang sementara ni, kita punya tujuan apa? Kalau kita punya tujuan adalah untuk akhirah, untuk nak mencari keridhaan Allah, tak sepatutnya kita melakukan hal tersebut. Kita nak kekayaan dunia ataupun kita nak kekayaan akhirah. Kita nak bahagia kat dunia berapa tahun lah kita nak bahagia. Dekat dalam kubur kita, dekat akhirat, itu kebahagiaan yang sebenar bagi orang Islam. Jadi yang pertama tadi, kalau kita nak berniaga, yang pertama, tips yang pertama, kena yakin bergantung kepada Allah. Kat situ hati akan lapang. Nak bekerja, dengan pekerja dia pun muamalat dia akan baik dan sebagainya. Timbul kat situ sifat dan akhlak yang mulia. Yang kedua, dia kena fokus kepada barakah dan bukan fokus kepada berapa banyak, berapa untung dan sebagainya. Fokus kepada barakah. Keberkatan ini penting. Nabi SAW sebut dalam hadis, rahimallahu rajulan atau rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Nabi SAW memberitahu dalam hadis, Allah menyayangi orang yang bila mana dia berniaga, dia jual, dia beli, dia ini murah hati. Dia ni suka bertolak ansur. Maksudnya dia orang yang baik. Maksudnya tak ada terlalu keras, terlalu tamak. Dia boleh bagi diskaun, muamalat ni dengan penuh senyuman dan sebagainya. Apa yang alhamdulillah yang cukup sajalah, tak apalah. Dekat kota Hadramaut di Yaman dahulu,
Tengoklah macam mana kota Hadramaut ni banyak orang saleh. Dahulu mereka kadang satu baris. Kedai ni jual, contoh kedai ni jual tepung, sebelah ni pun jual tepung juga, sebelah ni pun jual tepung juga. Jadi subhanallah, bahagian daripada wara' mereka. Mereka ini bila mana, okey hari ni contoh dah ada 2-3 customer datang. Bagi dia cukup dah rezeki dia hari ni. Jadi bila ada orang datang lagi, dia tak tamak, datang beli kat aku. Dia tak pernah boleh beli kat kedai sebelah. Kedai sebelah pun jual juga. Alhamdulillah, kadang-kadang dia tutup awal. Pasal apa? Dia nak biar orang lain pun, nak kesian kepada orang lain. Oh, sini tak boleh. Kat sinilah tujuan tadi. Pasal mereka tadi fokus kepada barakah. Yang orang kat sini hanya kalau fokus kepada nak untung. At the end of the day, kita bukan boleh makan 2 ekor ayam sekali makan pun. Kan kita boleh makan sikit-sikit saja. Ni rezeki daripada Allah adalah yang terbaik bila kita boleh share kepada orang lain, kita boleh membawakan manfaat kepada orang lain. Jadi yang kedua tadi, tips yang kedua adalah fokus kepada barakah. Fokus kepada barakah. Dan yang ketiga, macam tadi disebutkan, bila mana kita nak berniaga, jangan hanya kerana kerja semata-mata untuk nak dapat gaji, cukup tidur dah habis tak. Intihadul ummah. Fokus kepada apa yang kita boleh memberikan contributions kepada ummah. Apa yang kita boleh? Macam contoh orang yang kerja kat kedai kopi. Takkan sampai bila dia kerja kedai kopi saja. Satu hari dia buat kedai kopi pula. Dia buat mokcur kopi ke. Betul. Kan? Jadi dia dah jadi usahawan untuk nak membantu orang lain. Jadi kita tak berharap kepada orang lain. Jadi itu 3 tips yang diberitahu oleh para ulama untuk kalau orang tu nak berniaga, secara khususnya orang-orang Islam lah yang mempunyai tujuan berniaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan saya rasa jelaslah kat luar sana tu kan tentang tip-tips yang diberi oleh Habib tadi untuk bagaimana nak menjadi seorang usahawan yang betul-betul berniaga kerana Allah. Bukan kerana untung semata-mata. Bohonglah kalau saya kata orang berniaga tak nak untung, mestilah nak untung. Tapi untung berserta dan selari dengan berkat dan rahmat daripada Allah yang kita nak. Semoga apa yang kita dapat rezeki itu mendapat berkat dan rahmat. Bagi pada anak-anak, isteri, suami makan supaya dapat berkat. Saya tertarik dengan ustaz-ustaz yang ada rumah tahfiz. Diorang kadang-kadang usaha untuk pastikan makanan apa saja yang dimakan oleh anak-anak tahfiz itu sumbernya daripada yang betul-betul halal. Dia confirm, bukan sekadar melihat tanda halal di makanan itu, tetapi dia pastikan. Adalah seorang ustaz ni saya jumpa yang begitu. Ada beberapa juga tempat ustaz. Saya rasa dekat Yaman, Habib Umar kan, makanan-makanannya dia pastikan sumbernya itu betul-betul daripada yang halal. Bagaimana pendapat Habib dan ustaz? Di dalam usaha kita memastikan apa yang kita makan adalah makanan yang halal, itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab orang yang tanggungjawab individu, bahkan juga tanggungjawab kalau dia adalah seorang suami, tanggungjawab dia sebagai ketua keluarga dan sebagainya untuk pastikan makanan yang masuk untuk dirinya, untuk isterinya, untuk anak-anaknya adalah makanan yang halal. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam api neraka orang yang mana jasadnya itu bersumber daripada makanan yang haram. Min suhud, daripada makanan yang haram, daripada wang yang haram dan sebagainya. Orang yang takut kepada Allah pasti akan berjaga-jaga. Dalam masa yang sama Nabi SAW menyebut dalam hadis, atib mat'amak tustajab da'watak. Engkau makan makanan yang baik, yakni makanan yang halal dan sebagainya, Allah akan mustajabkan doamu. Doa akan mustajab daripada makanan yang halal. Oh ya? Naam, ini hadis daripada hadis Rasulullah SAW. Okey. Dalam masa yang sama, Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis, al-halal bayyin wal-haramu bayyin. Wa bainahuma umur mushtabihat. Kat sini ada benda. Nabi SAW menyebutkan halal ni benda yang jelas. Dan benda yang haram pun benda yang jelas. Di antara halal dan haram, ada benda yang dinamakan syubhah. Dinamakan syubhah antara halal dan haram. Dan tak banyak orang tahu tentang syubhah ni. La ya'lamu katsirun minan nas, kata Nabi SAW, tak banyak orang yang tahu. Tetapi kata Nabi SAW, perumpama syubhah ini adalah apa? Macam pengembala yang mengembala, contohlah dia gembala kambing, pergi kepada dekat dengan tempat yang larangan. Ni tak boleh pergi, ni dah red zone, tak boleh pergi kat situ. Tapi dia dekat dekat situ, takut terlepas masuk juga kat situ, tempat yang haram. Bila mana disebutkan oleh para ulama, bila mana tentang syubhah ini, supaya kita faham apa yang dimaksudkan dengan syubhah. Apalagi kita duduk kat Malaysia, kadang kita tak faham apa maksud syubhah. Syubhah ni, kata ulama, ada beberapa darajat dan 2 perkara yang perlu kita tahu asas. Syubhah ni tak semestinya semua haram. Syubhah yang pertama disebutkan oleh ulama adalah
sesuatu yang kita dah pasti ianya haram. Tapi kita ragu adakah dia halal ataupun haram. Kita dah tahu dia haram. Tetapi kita ragu adakah dia halal ataupun haram. Maksudnya, contoh kata orang yang Saya lah jual barang. barang tu, adakah barang tu halal ataupun haram? Saya tak boleh Kalau jawab. barang tu haram, tetapi kita tengok luar, ini orang pakai tudung, dia jual, mungkin barang ni halal. Tetapi barang tu kita dah pasti haram. Maka kat sini hukum ni haram. Orang yang membeli tahu. Orang yang beli tu tahu bahawasanya makanan tu haram. Tetapi keraguan tu datang daripada mana? Pasal orang tu tadi pakai tudung. Dia Dia orang kononnya Islam. halal. Contoh, pernah satu ketika kawan saya pernah beritahu ada satu orang ni dia jual sup bakso. Bakso ni daripada daging. Yang tak tahu daging apa. Dia tahu daging ni daripada daging khinzir. Tapi dia kata tak apa, kita jual sup dia saja. Ini pakai tudung dan sebagainya. Jadi kat situ dah tahu benda tu haram. Tapi dia kata tak apa, kita tak makan dagingnya, kita minum, kita pakai supnya saja, dia beritahu. Jadi kat sini kita dah nampak benda tu haram. Luaran ini dah khalas. Ini bermakna syubhah yang haram. Ataupun juga kedua iaitu syubhah yang mana bila mana kita meninggalkan bahagian daripada sifat wara'. Sifat wara' iaitu orang yang kita tahu, kita yakin benda tu halal. Kita yakin benda tu halal, tetapi kita ragu adakah ianya halal ataupun haram. Yang pertama kita punya kepastian, keyakinan kita adalah ianya halal. Tetapi keraguan, contoh kita pergi makan kat satu kedai, kita dah tengok ada sijil halal contoh. Tetapi mungkin dia pun ada jual minuman keras ke sebelah tepi ke contoh. Dia beritahu makanan ni halal. Kita pun yakin okey makanan yang halal. Tapi minuman keras kat situ ada kat situ. Kat situ ada syubhah. Kalau kita kedepankan dalam hati kita, kita rasa yang makanan tu memang halal, maka kalau kita makan kat situ, kalau kita tinggalkan makan, tak makan kat tempat tu, bermakna kita adalah orang yang wara'. Kalau kita makan, kalau kita punya yakin tadi ianya halal, masih boleh. Ianya tidak haram. Ianya tidak haram pasal ianya syubhah yang mana lebih kepada fadail, lebih kepada pahala lah. Orang yang nak dah pahala lagi besar dan sebagainya, benda yang ragukan ini. Dan ini ada satu konsep Nabi dah ajar. Konsep yang balik kepada setiap individu. Kata Nabi SAW, Da' ma yuribak ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan daripada apa yang tidak ragu. Pasti benda ni halal, khalas. Kalau benda tu kita ada ragu-ragu, tinggalkan.